Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhahra ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semulakan pada majlis Prof. Faizal Ibrahim, satu pengacara majlis. Bahagia saudara Cikgu Fisul selaku fungsi rapat di Polis, Berhormat Wabikan Ailing selaku Adun Indra Tayangan, Pak Puan Nurani selaku fasilitator kita, Cikgu Adi Ismail selaku pengarah program Semarak di Polis, rakan-rakan Rusia Semarak, rakan-rakan peserta semuanya, veteran-veteran ataupun senior-senior keadilan yang ada di belakang untuk kita, untuk mereka berani agar semalam pun ada penutup kita ni, alhamdulillah, bukan untuk beliau juga kan. Jadi kita berada di penghujung kepada seminar kita ini. Bagaimana komentar teguran daripada saudara Mat Zaini tadi? Betul, ada room for improvement, ada ruang untuk kita kemaskinikan. Tapi saya fikir di situ permulaan yang cukup baik untuk kita diberikan NGO paling kurang menggerakkan kefahaman mengenai Malaysia Madani. Dan tanya kepada Ibu Fisul dan juga kepada Cikgu Mak Adi atas kerja mereka untuk pastikan menjayakan program itu. Ini agenda reform. Daripada awal kita nak gerakkan agenda reform. Sampai 2 September reformasi bermula. Deklarasi Pematang Pauh 18 September 2008 kita isytiharkan Deklarasi Pematang Pauh. Terangkum semua perkara dalam Deklarasi Pematang Pauh itu apa yang ada dalam Malaysia Madani sebenarnya. Jadi ini continuity, kesinambungan apa yang diungkapkan dari Festival Istiqlal, termasuk kemudian yang Deklarasi Pematang Pauh sebelum Dr. Anwar ditahan di penjara. Kemudiannya, kemuncaknya adalah bila ia diluncurkan semula pada 19 Januari 2023. Jadi ini sebahagian kesambungan mata rantai yang ada. Rakan saudara sekalian, oleh demikian saya menganggapkan bahawa kalau di Korea Selatan ada Samao Undong, kalau di Jepun tahun 60-an ada Fugogohe, Korea Selatan 70-an Samao Undong, kita di tahun 2023 kita ada Malaysia Madani untuk menjulang semula negara kita di pesada dunia di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini bukan impian dan khayalan, tapi saya yakin insya-Allah dengan pasukan kita bersama, membabitkan orang Perlis, orang Kedah, bersama juga pastinya dan seluruh rakyat Malaysia kita bina kefahaman mereka, kita pujuk mereka, kita rayu mereka. Sebab orang yang nak merosakkan juga banyak, batu api juga banyak. Tetapi kita berperanan untuk membetulkan persepsi yang salah, komunikasi yang silap, serta cubaan mereka untuk memomok, melekehkan Malaysia Madani. Ini peranan kita semua. Sebab kita merupakan jurujual pada masa kita duta produk kepada falsafah pembangunan atas nama Malaysia Madani. Boleh atau tidak? Boleh. Saya mengharapkan bahawa kita semua sekarang kita ini akan mampu menjadi duta produk kepada Malaysia Madani. Allowance kita fikir macam mana? Tuan kalau Cikgu Fisul boleh cari allowance sikit kamu bagi juga lah untuk kita kan? Betul tak? Tak apa, kita fikir macam mana kan? Saya punya pusat dengan cuba macam mana kan? Kalau ada sikit-sikit nanti kita olahkan supaya ada sedikit juga allowance ataupun bagaimana untuk minyak juga kepada rakan-rakan di pangkat di Perlis ataupun Kedah dan umpamanya untuk kita menjadi duta produk jujur kepada Malaysia Madani ini, insya-Allah. Kerana kita untuk merayakan Malaysia Madani perlu dirakyatkan, perlu mereka rasa ada sense belonging kepada Malaysia Madani. Jangan dia rasa janggal. Saya ungkap semalam, kalau tak kenal maka tak cinta. Jadi kita kena bina kecintaan itu kepada barang ni mahal ni, mana? Sebab kadang-kadang branding ni orang beli. Beg tangan tu biasa, dia kan tak perlu kerana dia nama dia Yes Sadaro ataupun dapat yang mahal tu dia beli yang mahal lagi apa bagi kan yang mahal. Kirkit apa ya? Ha?
Birkin ke? Jadi jenama pada yang mahal kan? Jadi dia nama Malaysia Madani ni tak salah Birkin. Mahalnya. Tetapi dia mampu juga dipahami dan diterima oleh orang kampung. Jadi aspek tertentu dia mahal, memang pasti mahal. Dalam masa yang sama, mampu kita rakyatkan ke akar umbi, termasuk di kampung-kampung, di pantai nelayan, di tempat penoreh getah, di sawah padi, petani-petani kita. Semua jangan ada yang tertinggal memahami Malaysia Madani, dan kemudian kita sebagai ejen duta Malaysia Madani membawa program bantuan dan sumbangannya kepada mereka, insya-Allah. Oleh demikian, saya yakin bahawa Ibu Kesor dibantu oleh Cikgu Hadi Ismail dan berusaha untuk menggerakkan sekretariat Malaysia Madani Pakatan Hijau Perlis ini dengan sebaik mungkin, dan kita akan bersama sebaik mungkin untuk kita menggerakkan khazanah ataupun produk Malaysia Madani dengan seluruh rakyat Malaysia. Rekan-rekan saudara sekalian, saya lihat bahawa dengan 4-5 jam bengkel yang kita buat, kita bersama dengan Puan Nuraini, bersama dengan Cik Saiful kita, dibantu oleh Cik Ramli, Cik Asri dan Cik Faizal. Saya lihat bahawa kefahaman kita mulai lebih mendalam soal Malaysia Madani ini. Ada program yang dipanggil sebagai sambutan Perayaan Tahun Baru Cina 2024 Madani yang akan diresmikan oleh YB Gan Ailing. Ini tahniah kepada pasukan ini yang telah berjalan. Dia bajetnya banyak juga, 110,000. Mencari mana pulang, menunjukkan lah akan aturkan bagaimana. Jadi apa yang penting, kita faham ada keperluan program sumbangan itu. Ada cadangan supaya dibuat berbagai program. Bandar Baru Madani, Institusi Latihan Madani, Kaliber, Pelancongan Madani, Penanaman Pokok Bakau Madani, semua Madani kan? Kemping Keselamatan Madani, Taman Pusara Madani, di landscaping lah. Harum Manis Madani, ini ada brand bagus tu, Cemat. Boleh Cemat kita berdiri Cemat. Toilet sejak Cemat dia bekas berdiri. Kan dia sekarang ni pergi buat Harum Manis juga, Cemat kan? Ada masuk hujung kan, Cemat kan? Jadi ada Harum Manis Madani. Saya tak tahu daripada rupa Harum Manis Madani ini kan. Sukarelawan Madani penting, jadi sukarelawan ni untuk saya bina. Dan tuition Madani. Ini juga saya kira ada yang penting. Yang perlu kita gerak, saya pagi tu bincang dengan Cik Mat juga kan, untuk idea tuition Madani. Jadi saya akan cuba pick up beberapa yang ada dekat pusat dan kita aturkan. Tapi sekali lagi lah, Cik apa itu tadi orang kampung saya lah, orang belajar tu kan, Cik Mat Zaini kan. Kita ni NGO, kita mungkin boleh buat 1-2 pilot project sajalah. Untuk dia mengakar betul tu kena kita babitkan pengaruh dan perbetulkan kerajaan ini. Jelas memang tadi bahawa memang ada lebih separuh tapi dalam kerajaan yang masih belum dukung kita. Jadi memang cabaran itu juga untuk membetulkan sikap mereka. Kalau dulu mungkin lebih mudah kerana umumnya penjawat awam ini dia pakai doktrin government of the day. Tapi hari ini tidak perlu demikian. Ini cabaran untuk kita. Saya dah suruh malam tadi juga pengalaman kita di Selangor. Mungkin tak semua dapat hadir malam tadi. Pengalaman kita di Selangor di bawah almarhum Tan Sri Khalil Ibrahim. Tahun kedua itu memang sebagai penjawat awam di Selangor sabotaj. Termasuk kontraktor yang dibayar dah. Dia buat mogok tak putih sampah, busuk habis semua di Selangor. Salah siapa dia? Waktu itu Pakatan Rakyat di Selangor. 2009 kan? Salah siapa? Air. Berbagai bentuk juga di hujung sungai adalah orang membuat kacau sedikit. Jadi bermakna pencubaan sabotaj itu akan cuba dilakukan dalam berbagai bentuk, Dan ini kita kena hadapi bersama, dan sebab itu kita memerlukan jurujual ejen yang mantap, yang kuat, yang perlu kita bina bersama. Saya faham ini juga tidak mudah. Sama-sama kita lakukan dalam persoalan membina ketahanan kuatan kita untuk menyampaikan semua program yang ada. Termasuk kemudian program 3, ihsan keyakinan. Ada banyak program yang baik, saya lihat ihsan kemasyarakatan. Soal kecerahan pelajar, kesihatan, kunjungan, membaiki rumah, lembaga warga emas, lawatan ke parlimen, kelab berjumpa sama juga 3M, peluang kemahiran terus sertakan swasta, menjalankan dana ekonomi, skut khidmat, pelawat lepas,
penyalahgunaan dadah diberi kesedaran AADK, latihan ketenteraan wataniah perlawanan dan keselamatan dalam bersama dengan lain. Tetapi yang lebih membayangkan ialah bagaimana daripada 6 rukun itu kita berterjemahkan program di peringkat akar undi, insyaAllah. Rakan seperti sekalian, sebab itu saya fikir dengan bengkel 3-4 jam yang telah kita lalui itu bermakna kita telah lebih faham akan bagaimana kita mengembangkan Malaysia Madani ini di peringkat akar undi. Setelah kita memahami falsafah, prinsip rukun yang ada dalam Malaysia Madani. Rakan seperti sekalian, di bahagian penghujung ini juga saya ingin menyebutkan bahawa produk Malaysia Madani itu termasuk dalam buku kecil itu, buku surah 40 hingga 41. Ada sejumlah 15-20 program yang ada di bawah inisiatif Tujuan Rakyat, di bawah Malaysia Madani 2023, dan ia ditambah lagi nantinya. Pasti dalam 2024 yang kita boleh buat dalam website kerajaan Persatuan Malaysia Madani, jumlah tawaran peduli rakyat yang ditawarkan oleh kerajaan Persatuan Madani di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Juga demikian, saya faham bahawa dari perkumpulan kumpulan serta ucapan wakil peserta oleh YB Gan sudah tadi, juga Zaini sudah tadi, membayangkan insyaAllah satu komitmen baru yang ada dari kita semua dan membayangkan bahawa kita boleh menjayakan bersama, menyemarakkan Malaysia Madani seantero negeri Perlis sampai ke Kedah, pada orang Kedah kat sini kan, ke Kedah, untuk kita jayakan bersama, insyaAllah. Sekali lagi, tahniah kepada semua tengkuasa kita, bawah pimpinan Cikgu Fiso, Cikgu Ali, tepukan gemuruh untuk mereka, termasuk Surah Ashraf dan Surah Yahya yang sama membantu. Juga pasukan saya ada berkumpul di bawah, semuanya ada 55 pasukan Puan Nuraini, dan juga Encik Saiful, Encik Kazam, Encik Ramli, dan juga Encik Asri, tepukan gemuruh untuk 55 mereka. Dan paling penting adalah tanya ke semua peserta yang mampu bertahan sehingga di hujung program ini. Sebab saya faham ada orang kahwin, ada penduri berbagai yang perlu kita hadir. Sebab kita sudah wajikan zero, lain-lain pun semua wagi-wagi belakang, dan yang perlu hadir berbagai program dan seumpamanya. Jadi tanya atas kesempatan keburuk untuk kita semua yang hadir sampai ke hujung ini. Dan kita akan berikan sijil penghargaan yang turut ditangani oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam menteri kita, insyaAllah sebagai oleh-oleh untuk kita wabani boleh frame juga kalau bukan situ berkenaan. Rekan sekalian, saya sendiri itu berada berasa cukup bertuah bersama dalam program ini, dan saya telah ungkapkan ke semalam bahawa kita perlu terus belajar. Semangat terus belajar itu perlu ada. Sebab saat itu dalam program macam ni pun, saya dengar pula Maghrib dari awal sampai habis, saya dengar pula Maghrib Ustaz Maulana Muhammad Adi Ismail. Sebab bagi saya setiap program drama, walaupun saya dah lama dalam training, saya jadi betul je lah, 40 tahun saya dalam training. Itu jabatan latihan UAE lah, macam-macam lah, banyak latihan yang saya kendalikan, ribuan sebenarnya. Sebagian besar saya kendalikan, sebab saya jabatan latihan di UAE dulu. Tetapi bila saya tidak ramah, semua yang mungkin saya akan dengar. Sebab kita manusia kena recharge lah. Kena recharge lah. Jadi dengar demikian. Kita dengar, kita kenapa semangat sebenarnya. Sama juga, Pak Nuai sumpah saya, dia marah. Sebab bukan marah. Tak. Kita buat jadual. Untuk sebahagian kita jadi tugas. Sebahagian dia lain, kita lain pula. Tapi kita tidak ada. Saya nak beri. Sebab saya nak dengar semua juga. Sebab lain peserta, lain pandangan, lain input, lain tindak baratnya, lain pandangan mereka. Jadi sebenarnya kita bagi ceramah juga, kita mendengar, kita mendapat maklumat, dan kita mendapat semangat daripada apa yang disebutkan, atau kita boleh terkuran. Sebab dalam kepimpinan Malaysia Madani, kita tidak sendiri tegur, sedia menegur, yes, dan sedia ditegur. Dan perlu ada adab dalam perbezaan pandangan. Ada boleh ikhtilaf. Ini juga penekanan yang dibuat oleh Anwar Ibrahim dengan menunjukkan buku Taha Jabil Al-Wani, tajuk dia
adabul ikhtilaf fil Islam. Adab-adab berbeza pandangan dalam Islam. Terutama kita Islam ni. Orang Tionghoa lebih mudah kita tengok lebih satu. Orang India juga demikian. Tapi kita yang Muslim ini, lantaran serangan-serangan yang kuat dari luar, maka saya tengok serangan tidak ada batas saja. Atas berbagai jenama, boleh saja fitnah, boleh saja mentakfirkan, boleh saja berbagai-bagai label yang diungkapkan secara tidak wajar. Yang sebenarnya ini ditegur dengan jelas oleh Pak Haji Rawani, seorang tokoh agama Islam. Dalam buku beliau, Adabul Ikhtilaf fil Islam, adab-adab berbeza pandangan dalam Islam. Dan dalam konteks Rasulullah, jelas beliau SAW menyebutkan ikhtilafi ummati wa rahmah. Perbedaan pandangan di dalam umatku, kalau diuruskan baik, ialah satu rahmat. Ada perbedaan mazhab. Apa yang tadi Imam Syafi'i dia baca kunut juga oleh juga dia kan. Dia tak ada kunut kita ni kan. Saya okey tak kunut. Dia tak ada kunut pun tak apalah kan. Itu sunat. Tak payah terlibat suruh kunut kan. Jadi kita ada berbagai mazhab, 4 mazhab. Ada kekurangannya. Ramah untuk kita. Kalau strictly kita ikut Syafi'i, zakat tak boleh bayar orang tunai, tak boleh. Mesti bayar kamrah. Yang tadi tak boleh yang orang tunai. Jadi bab itu kita pakai mazhab lain. Hanafi ke mana kalau pasal syariah kita pakai mazhab Hanafi kan bagi bab yang berkaitan tukar luar. Hanafi. Sebab Imam Hanafi ni dia businessman. Imam Syafi'i bukan businessman. Jadi Imam Syafi'i strictly kata mesti bayar dengan makanan muji. Kalau tempat tu jagung di Afrika, kita bayar dengan jagung. Malaysia, kita makan beras, makan padi. Kita bayar dengan padi. Saya tadi kat Jenan dulu tu 7 tahun saya pergi Jenan. Jadi saya pun cakap utara lah pergi Jenan. Dan saya pun main rugby dia main. Main rugby, kapten bola tambah, presiden serta pelajar Islam. Itu saya punya lupa. Kat Samsua, Jenan. Dulu kan. Jadi maknanya sebab tu, masuk jalan segitu, itu pandangan Imam Syafi'i. Tetapi oleh kerana kalau law ni, kita nak bayar zakat dengan beras, jenuh orang tak cari benda di mana tempat gudangnya, di mana tempat nak simpan berasnya. Habis masuk buruk dan semuanya beras. Lepas tu law ni boleh bayar juga dengan wang tunai gantian. Jadi itu ada perbezaan pandangan. Dan kita pakai pandangan Imam Syafi'i. Dan itu memudahkan kita. Akhirnya Rasulullah kata, ikhtilafi ummati wa rahmah. Perbezaan di dalam umat itu adalah yang penting bayar zakat. Kalau tak bayar zakat, jangan lalu. Bukan sekadar zakat fitrah, zakat pendapatan yang lain, zakat pertanian dan kehidupan. Jadi, nak ceritakan bahawa perbezaan pangan itu berurus yang baik, ia rahmat. Ini yang kita mahukan. Sebab itu, kita kena faham adabul ikhtilaf. Adab-adab dalam berbeza-beza. Terutama dalam cerita Islam yang kadang-kadang sedang klaim dalam hal-hal yang tidak. Jadi demikian untuk sekalian, ini kita bersama kita berada di hujung program dan insya-Allah dengan semangat yang kita bina dalam 2 hari ini dapat kita kembangkan, kita kobarkan semarak madani baik dari polis maupun bedah, insya-Allah sama-sama kita jayakan dengan baik. Terima kasih. Artinya sebutkan juga kita akan teruskan program berbagai pihak yang lain termasuk dan komuniti madani insya-Allah dalam minggu depan. Saya akan bertemu dengan Wabi Fahmi Fadil yang diberikan bantuan bajet untuk digerakkan di bawah komuniti madani sebanyak 1.2 bilion. Setiap kampung 100,000 dan setiap taman 50,000. Saya akan bincang lanjut dengan beliau insya-Allah seminggu 2 daripada sekarang bagaimana kita rapat boleh bersama collaborate untuk menjayakan. Bagaimana Perak telah bersungguh di bawah Wabi Azlan Muhammad Azlan Helmi untuk kita gabung jalin program di peringkat parlimen dengan semarak ataupun rapat di Perak. Itu 9 yang telah kita bincangkan dengan Wabi Tunku Zamrah dalam konteks di 9 setiap parlimen ada bajetnya kampung dan juga taman-taman. Semoga Allah merahmati kekuatan kepada kita bersama kita menanamkan keazaman dan tekad kita. Faiza azamta tawakkal ala Allah. Malam tadi membaca ayat yang sama saat kita berazam, kita bertekad insya-Allah
Allah akan meneguhkan tapak pendirian kita, memberikan pertolongan kepada kita dalam persoalan ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya meresmikan tutupan Semarak Madani angkat dibeli dengan resminya sebagai permulaan untuk kita mengorak langkah dengan lebih hebat menyemarakkan Malaysia Madani di negeri Perlis termasuk juga di Kedah. Terima kasih. Assalamualaikum.